Kerajaan dituduh cuba pisah kanak-kanak dengan ibu bapa berkait GISP. Najib nafi terlibat dengan kes bunuh Altantuya. Kenyataan Ngakoming sekat peminjam PTPTN keluar negara dikecam pembangkang. PAS minta kerajaan teliti impak penarikan subsidi telur ayam. Peguam klasifikasikan tuduhan elak cukai dihadapi Rosmah tidak sah. Mat Sabu seru Perdana Menteri ikhtiar formula baru bela rakyat Palestin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mira Kilah dalam Netstep News edisi Extra. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Sekumpulan peguam mengecam tindakan kerajaan yang memisahkan kanak-kanak dengan ibu bapa yang dikaitkan dengan GISB. Bagaimanapun Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail menyindir kumpulan itu dan meminta kumpulan itu sekurang-kurangnya mengucapkan terima kasih kerana telah menyelamatkan seramai 625 orang berkait kes tersebut. Katanya siasatan berkaitan potensi terdapat eksploitasi kanak-kanak dan wanita masih berjalan. Pemimpin PKR itu berkata, polis harus tahu sama ada kanak-kanak itu diserahkan untuk jagaan GISB secara sukarela atau dipaksa berbuat demikian. Setakat ini katanya seramai 70 kanak-kanak yang diselamatkan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Selasa lalu dilaporkan 6 peguam mahu mengemukakan bukti di mahkamah bagi menyokong dakwaan terdapat tindakan memisahkan kanak-kanak dengan ibu bapa yang dikaitkan dengan GISB tanpa mengikut undang-undang. Mereka mendakwa pemisahan berlaku di luar sempadan protokol undang-undang termasuk konvensyen mengenai hak kanak-kanak. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak mendakwa reputasinya dengan sengaja diburukkan melalui dakwaan dalam buku ditulis oleh bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas membabitkan pembunuhan wanita Mongolia Altantuya Sharibu dalam buku berjudul My Story, Justice in the Wilderness. Dakwa Najib namanya telah disebut secara terang-terangan dalam buku itu secara fitnah sebelum ia diedarkan kepada umum dalam dan luar negara. Malah kata beliau, buku tersebut tidak pernah ditunjukkan kepadanya sebelum ia diterbitkan dengan kandungan yang didakwa fitnah tanpa bukti atau fakta berasas. Di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Khadijah Idris, Najib berkata, buku tersebut telah diterbitkan sekitar Januari 2021 selain adanya versi e-book yang beliau hanya mengetahui kemudiannya. Ketika ini, Najib yang juga mantan Ahli Parlimen Pekan menyaman Tommy yang telah mengarang dan menyebabkan penerbitan buku tulisannya dengan mengaitkannya dengan pembunuhan Altantuya pada 27 Oktober 2021. Untuk makluman, ia saman kedua difalkan Najib selepas beliau mengambil tindakan undang-undang sama terhadap Tommy pada 22 Oktober lalu atas dakwaan melanggar kuasa dalam jawatan awam apabila mendakwanya dengan tuduhan dana 1MDB. Ketua Penerangan Parti Rakyat India Malaysia MIPP Sultan Mukayyah menuduh Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngakoming tidak memahami kesukaran ekonomi yang dihadapi oleh golongan belia. Sultan berkata demikian sebagai mengulas laporan Nanyang Siang Pau pada 6 Oktober. Ketika menteri itu dilapor berkata kerajaan mungkin menyita pasport individu yang ingkar membayar pinjaman daripada Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Beliau yang dihubungi oleh Malaysia kini juga mempersoalkan Nga yang tidak memahami kesukaran ekonomi yang dihadapi oleh belia. Pada hari Ahad, Nga dilaporkan memberitahu hadirin pada acara dialog bersama belia di sambutan Hari Habitat Sedunia Kebangsaan 2024 bahawa mereka yang gagal membayar pinjaman daripada PTPTN mungkin dilarang meninggalkan negara. Menyorot bahawa terdapat pinjaman tertunggak berjumlah 9 bilion ringgit, Nga berkata tidak membayar pinjaman adalah satu tindakan tidak bertanggungjawab dan hampir sama dengan mengambil peluang untuk anak muda masa depan melanjutkan pelajaran.
Mengulas lanjut, Sultan mengingatkan Nga bahawa Pakatan Harapan pernah berjanji untuk menangguhkan pembayaran balik graduan yang berpendapatan kurang daripada RM4,000 dan tidak menyenarai hitamkan peminjam sekiranya menjadi kerajaan. Pengerusi Lajnah Hal Ehwal Konsumer dan Kepenggunaan PAS, Khairil Nizam Khairuddin berkata, kajian kesan mendalam bersama semua pemegang taruh perlu dilaksanakan sebelum kerajaan menarik balik subsidi telur ayam. Katanya dalam satu kenyataan, ia penting bagi menilai kesan impak negatif kepada pengguna yang mungkin menghadapi kenaikan harga telur yang akan membebankan golongan berpendapatan rendah. Jelas beliau, penarikan subsidi yang berjumlah RM927 juta pada 2023 itu juga boleh menyebabkan pengurangan akses kepada telur yang merupakan sumber protein penting bagi rakyat dan kepada industri makanan di negara ini. Berdasarkan jangkaan semasa, harga telur mungkin boleh meningkat 20% hingga 50% bergantung kepada situasi pasaran dan respon pengeluar sekiranya subsidi ini dihentikan. Terdahulu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, sudah tiba masanya pemberian subsidi bagi telur ayam bagi grade A, B dan C dikaji semula. Sementara itu, Khairil Nizam yang juga ahli Parlimen Jerantut berkata, PAS menyeru Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna dan agensi seperti Suruhanjaya Persaingan Malaysia, MyCC, bertegas dengan pemain-pemain industri telur ayam untuk memastikan harganya stabil dan bekalan mencukupi. Peguam Bela Rosmah Mansor memberitahu Mahkamah Tinggi hari ini 5 tuduhan mengelak cukai dihadapi isteri bekas Perdana Menteri itu adalah cacat, batal dan tidak sah dari sisi undang-undang. Peguam Firoz Hussein Ahmad Jamaluddin yang mengemukakan hujahan berkata, tuduhan itu adalah penyalahgunaan proses mahkamah dan menjejaskan kualiti hidup Rosmah yang dilindungi berdasarkan perkara 5/1 Perlembagaan Persekutuan Kebebasan Diri. Perkara itu menyebabkan Rosmah terpaksa membayar yuran guaman dan wang jaminan sehingga RM1 juta selain perlu kerap menghadiri mahkamah untuk setiap kali sebutan, pengurusan kes, perbicaraan dan pendengaran serta pertemuan dengan peguam. Firoz Hussein berkata demikian melalui permohonan Rosmah untuk membatalkan 12 tuduhan penggubahan wang haram dan 5 tuduhan gagal mengisytihar pendapatan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Sementara itu, Firoz Hussein menegaskan tuduhan terhadap Rosmah cacat kerana pendakwaan tidak sepatutnya memasukkan Seksyen 112 Akta Cukai Pendapatan ke dalam jadual kedua Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 kerana melanggar kebebasan diri. Rosmah berdepan 12 tuduhan penggubahan wang haram, membabitkan 5 tuduhan gagal mengisytiharkan pendapatannya kepada LHDN antara 2013 dan 2018. Presiden Amanah Muhammad Sabu menyeru Perdana Menteri untuk mencari formula baru untuk menegakkan tata cara keadilan dunia berhubung kekejaman di Palestin. Beliau yang geram dengan sikap negara Arab berkata, mereka bahkan menghulurkan kerjasama dengan rejim Zionis. Katanya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB pun tidak berguna lagi. United Nations menjadi tempat pertandingan syarahan. Muhammad berkata demikian ketika berucap pada himpunan setahun Taufan Al-Aqsa di Kuala Lumpur hari ini. Turut hadir Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, MAPIN, Muhammad Azmi Abdul Hamid, Ketua Penerangan Pemuda PAS Khairul Nazir Helmi, bekas Naib Presiden PKR Tian Chua, aktivis Hishamuddin Rais dan barisan pemimpin pelbagai pertubuhan bukan kerajaan. Sementara itu, Muhammad berkata amat malang apabila umat Islam di negara-negara Arab tidak mempedulikan nasib rakyat Palestin yang berdepan genosid berterusan. Sekian untuk edisi Ekstra hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia, bersama melangkah dengan yakin. Saya Mirakila, Assalamualaikum dan salam sejahtera.